Assalamualaikum, nama saya Alif Kurizmi. Saya dari kelas 3 Mawari. Saya akan menceritakan tentang bab 11 dalam novel Justru Impian Dijaring. Saya akan menceritakan tentang 3 perkara. Perkara yang pertama, saya akan menceritakan tentang sinopsis bab 11. Perkara kedua, saya akan menceritakan tentang apa yang saya faham tentang bab 11. Dan perkara yang ketiga, tentang jadual konversasi saya yang telah saya lakukan terhadap bab 11. Saya akan menceritakan tentang bab 11 di dalam sinopsis Justru Impian Dijaring. Bab 11. Tuhan, berikan aku ketabahan. Pulang dari Johor, aku tetap menjalani latihan seperti biasa walaupun amat berat untuk dilalui. Semua pemain utama skuad kebangsaan layak ke ibu kota Indonesia, melainkan saya. Wan Najahan dan Nik Shah Nizam memberikan kata-kata semangat untuk saya. Saya terus mencuba. Pada tahun-tahun hadapan, gosip cinta saya dengan Ratna mulai melarat ke beberapa akhbar tabloid yang lain. Ramai wartawan yang menghubungi saya untuk mendapatkan kepastian, namun tidak saya layan. Azmi memberitahu dia tidak tahu menahu cara berita sensasi itu tersebar kerana gambar berbau fitnah itu lebih dahulu tersiar dalam internet. Haji Marzuki memujuk saya dengan mengatakan itu lumrah dunia dan mahu saya merupakan berita itu dan menumpukan perhatian kepada latihan. Kata-kata nasihat semangat daripada Haji Marzuki menyedarkan saya. Beliau menyuruh saya bercuti selama 2-3 hari. Saya menurut kata Haji Marzuki dan pulang ke bandar Baru Bangi. Ibu yang sudah sihat mengajak saya ke Seremban, ke rumah Mak Usu Sapiah. Saya menurut saja keinginan ibu. Dalam perjalanan, ibu memberitahu beliau tidak mahu menentukan artis. Walaupun saya telah beberapa kali menafikan berita itu, namun ibu seolah-olah tidak memahaminya. Saya hampir terlena apabila Kak Uda memberitahu ada kawan menelefon Haji Marzuki memberitahu bahawa Gopinath kemalangan. Sekarang ni saya akan menceritakan tentang apa yang saya faham berdasarkan sinopsis bab 11. Okey, cerita macam ni. Syahir baru pulang dari Johor Bahru. Dia menjalani latihan seperti biasa. Selepas itu, semua pemain utama skuad kebangsaan layak ke ibu kota Indonesia, melainkan Syahir. Wan Najahan dan Nik Shah Nizam memberi kata-kata semangat untuk Syahir untuk terus mencuba pada tahun-tahun hadapan. Kemudian timbul pula gosip di antara cinta Syahir dengan Ratna. Gosip tersebut melarat ke beberapa akhbar tabloid yang lain. Ramai wartawan yang cuba menghubungi Syahir untuk mendapatkan kepastian, namun Syahir tidak layan. Azmi memberitahu dia tidak tahu menahu cara berita sensasi itu tersebar kerana gambar yang berbau fitnah itu lebih dahulu tersiar dalam media sosial. Haji Marzuki cuba untuk memujuk Syahir dengan mengatakan itu lumrah dunia dan mahu Syahir untuk melupakan berita itu dan menumpukan perhatian kepada latihan. Kata-kata nasihat dan semangat daripada Haji Marzuki menyedarkan Syahir. Beliau juga menyuruh Syahir bercuti selama 2-3 hari. Syahir pun menurut kata Haji Marzuki dan pulang ke bandar Baru Bangi. Semasa Syahir sampai ke rumahnya, dia melihat ibunya sudah sihat. Ibunya juga mengajak Syahir untuk ke Seremban. Rumah Seremban tu dekat Negeri Sembilan. Okay. Mak dia ajak pergi rumah sepupu dia, rumah Mak Usu Sapiah. Syahir menurut saja keinginan ibunya. Dalam perjalanan Syahir bersama keluarganya untuk pergi ke rumah Usu Sapiah, ibunya menafikan tentang berita yang terdapat dalam televisyen tersebut. Namun ibu Syahir seolah-olah tidak memahaminya. Syahir hampir terlena apabila Kak Uda memberitahu ada kawan yang menelefon. Haji Marzuki memberitahu bahawa rakan seperjuangannya
iaitu Gopinath telah mengalami kemalangan. Okey, sekarang masuk kepada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga ni saya akan menceritakan tentang jadual konversasi yang saya telah lakukan terhadap bab 11. Nilai yang pertama yang saya jumpa ialah nilai ketabahan. Okay. Persoalan tentang ketabahan seorang pemain badminton. Perwatakan seorang yang tabah. Latar masyarakat yang tabah. Pengajaran, kita mestilah sentiasa tabah menghadapi sebarang ujian dan menerima sesuatu dengan hati yang terbuka, kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, Syahir tetap menjalani latihan seperti biasa walaupun amat berat untuk dilalui kerana semua pemain utama skuad kebangsaan layak ke kota Indonesia kecuali Syahir. Nilai yang kedua yang saya jumpa ialah nilai nasihat menasihati. Persoalan tentang nasihat seorang jurulatih. Perwatakan seorang yang menasihati orang lain. Latar masyarakat yang sentiasa menasihati orang lain. Pengajaran, kita hendaklah saling menasihati antara satu sama lain agar kita dapat menjauhi perkara yang buruk berlaku. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, Haji Marzuki memujuk Syahir dengan mengatakan semua perkara yang berlaku itu merupakan lumrah dunia dan mahu Syahir melupakan berita tentang Ra'na dan menumpukan perhatian kepada latihan. Haji Marzuki juga menyuruh Syahir untuk bercuti selama 2-3 hari bagi menenangkan fikiran. Nilai yang ketiga yang saya jumpa ialah nilai kasih sayang. Persoalan tentang kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Perwatakan seorang yang menyayangi ibunya. Latar masyarakat yang penyayang. Pengajaran, kita mestilah menyayangi ahli keluarga kita kerana mereka lah yang sentiasa berada bersama kita, tidak kira susah atau senang. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, Syahir turutkan menurut sahaja keinginan ibunya untuk keseremban ke rumah Mak Usu Sapiah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.